Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Nazira binti Abdul Latif, memegang nombor kad matrik A176555. Video perbentangan yang dibuat ini adalah untuk memenuhi kursus projek akhir asas-asas pengangkutan bandar, iaitu untuk kursus LMCP 2502 pengangkutan bandar bagi set 2. Sebelum itu, apa itu pengangkutan awam? Baiklah, pengangkutan awam ini merupakan satu perkhidmatan kenderaan awam yang berbayar, di mana ia digunakan oleh masyarakat awam itu sendiri untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan lebih mudah. Selain itu, pengguna juga dikehendaki untuk membayar kos perkhidmatan pengangkutan awam tersebut. Seterusnya, seperti yang kita sedia maklum, pengangkutan awam berbayar ini merangkumi perkhidmatan bas, teksi, Grab car, My car, van sekolah, van pekerja, LRT, monorail dan sebagainya. Okey, baiklah, di dalam projek ini saya memilih Bandar Batu Pahat sebagai bandar pilihan saya. Seterusnya, kita pergi kepada jenis-jenis pengangkutan awam yang terdapat di Bandar Batu Pahat. Di Bandar Batu Pahat, seperti yang saya sedia maklum, sering menggunakan 4 jenis pengangkutan awam ini, iaitu bas, teksi, Grab car dan My car. Seterusnya, kita berpindah pula kepada masalah pengangkutan awam. Dan yang pertama adalah keselamatan penumpang terancam. Seperti yang kita sedia maklum, pemandu yang memandu dengan berbahaya akan mengundang padah kepada para pengguna. Seterusnya, penumpang berasa sangat tidak selamat dan khawatir dengan keselamatan diri mereka. Bukan itu saja, pemanduan yang berbahaya juga boleh menyebabkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain juga turut terancam. Yang kedua adalah jangka masa yang lama. Seperti yang saya sedia maklum, pengangkutan bas di Batu Pahat adalah kurang efisien di mana masih menggunakan bas henti-henti yang lambat. Seterusnya, ketibaan bas juga adalah tidak menentu dan tidak mengikut masa. Bukan itu saja, ia turut menyukarkan para pengguna untuk menggunakan perkhidmatan bas tersebut kerana pengguna akan lambat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Baiklah, yang ketiga adalah kos bahan api yang tinggi, di mana harga minyak dunia adalah semakin meningkat. Jadi, ia akan mempengaruhi kos tambang, dan di mana kos tambang akan menjadi lebih mahal daripada yang selalu. Yang keempat adalah menggunakan kenderaan yang lama. Seperti yang kita sedia maklum, jenis kenderaan yang lama banyak digunakan untuk dijadikan pengangkutan awam, terutamanya bas dan van. Seterusnya, usia kenderaan yang menjangkau 10 hingga 15 tahun juga turut digunakan, di mana seperti yang kita tahu, usia kenderaan yang terlalu lama menyebabkan kondisi bas tersebut menjadi lebih teruk dan tidak sesuai digunakan pada zaman sekarang. Dan kebanyakan pengangkutan awam di Bandar Batu Pahat adalah kurang diselenggara dan mengeluarkan asap-asap hitam. Yang kelima adalah menyumbang kepada masalah pencemaran udara. Seperti yang kita sedia maklum, kenderaan bermotor seperti bas, teksi, van banyak mengeluarkan gas karbon monoksida, asap hitam atau jelaga ke udara. Ia terutamanya dari kenderaan yang menggunakan minyak jenis diesel. Ia secara tidak langsung akan menyebabkan udara tercemar dan berjerebu, dan akhirnya ia turut mendatangkan penyakit berbahaya kepada manusia seperti asma, batuk-batuk, penyakit kulit dan sebagainya. Yang terakhir atau yang keenam adalah menyumbang kepada masalah pencemaran bunyi. Seperti yang kita sedia maklum, kenderaan bermotor akan mengeluarkan bunyi yang sangat bising, terutama kenderaan yang besar dan berat seperti bas, van dan sebagainya. Ia secara tidak langsung akan menimbulkan suasana yang tidak tenang dan menyakitkan telinga masyarakat awam di situ. Dan ia akhirnya akan mengganggu aktiviti harian penduduk itu sendiri. Baiklah, kita berpindah pula kepada polisi pengangkutan awam yang dicadangkan. Polisi yang pertama iaitu menyediakan jalan untuk penjalan kaki dan basikal. Seperti yang kita sedia maklum,
Penyediaan jalan untuk penjalan kaki dan basikal secara tidak langsung akan memudahkan pengguna tersebut bergerak tanpa berjalan di sisi atau tepi jalan raya. Seterusnya, keselamatan pengguna akan lebih terjamin kerana jalan tersebut hanyalah untuk penjalan kaki dan pengguna basikal sahaja, dan pengguna jalan raya lain tidak boleh menggunakan jalan tersebut. Dan yang terakhir merupakan seterusnya, ia juga tidak mengganggu pengguna jalan raya yang lain kerana kadang-kadang penjalan kaki atau pengguna basikal ini, kalau mereka berjalan di atas jalan raya, ia secara tidak langsung akan mengganggu pengguna jalan raya untuk bergerak, dan ia juga membahayakan nyawa mereka. Polisi yang kedua adalah dengan mengurangkan penggunaan kenderaan peribadi di Bandar Batu Pahat. Polisi ini boleh dijalankan dengan mengenakan cukai kenderaan yang tinggi ke atas kenderaan peribadi tersebut. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas kerana tidak terdapat banyak kenderaan peribadi di atas jalan raya. Seterusnya, dapat mengurangkan kadar pencemaran udara dan bunyi. Dan yang paling penting adalah dapat menjimatkan kos jika menggunakan kenderaan awam kerana pengguna tidak perlu membayar duit minyak dan hanya membayar tambang saja. Polisi yang ketiga adalah dengan menyediakan kemudahan awam yang banyak dan efisien, iaitu dengan menyediakan stesen bas yang lebih selesa. Seterusnya, menyediakan wifi di setiap stesen bas kerana ia dapat memudahkan pengguna untuk mencari maklumat berkaitan tempat yang dituju. Seterusnya, menyediakan ruang parking yang lebih banyak untuk bas, teksi, grab car dan sebagainya kerana ruang parking yang banyak ini dapat mengurangkan kenderaan di tepi jalan. Tahu tak? Kenderaan di tepi jalan ni kan secara tidak langsung akan menyebabkan jalan tersebut menjadi lebih sempit dan sesak. Dan polisi yang terakhir adalah menyediakan subsidi kepada kenderaan awam. Penyediaan subsidi ini boleh diberikan ke atas road tax, di mana seperti yang kita sedia maklum, road tax bagi lesen vocational ini adalah sangat mahal dan kadang-kadang pemandu juga tidak mampu untuk membayar walaupun ianya perlu dibayar dalam setahun. Dengan adanya pengurangan harga road tax ini, ia secara tidak langsung dapat menarik lebih ramai masyarakat untuk memandu kenderaan awam. Bukan itu saja, subsidi ini juga boleh diberikan ke atas tambang, iaitu tambang yang lebih murah, dan ini secara tidak langsung dapat menarik lebih ramai pengguna untuk menggunakan pengangkutan awam. Baiklah, seterusnya kita berpindah pula kepada perancangan jangka pendek. Saya hanya mencadangkan satu perancangan jangka pendek saja, iaitu dengan menyediakan satu kad untuk semua pengangkutan awam. Kad itu adalah seperti T-Money yang sering digunakan di negara Korea Selatan. Namun begitu, setiap kenderaan awam perlulah mempunyai satu tempat untuk memudahkan pengguna membayar tambang. Dan tempat tersebut perlulah berbentuk seperti paywave, yang berada di kaunter pasaraya dan sebagainya. Dan pengguna hanya perlu letak kad tersebut di atas mesin tersebut dan wave saja, dan tambang akan automatik masuk ke dalam akaun pemandu. Yang terakhir adalah perancangan jangka panjang. Di sini saya mencadangkan 4 perancangan jangka panjang, dan perancangan jangka panjang pertama adalah dengan mengurangkan harga tambang, iaitu dengan mengenakan harga tambang yang lebih berpatutan dan affordable kepada para pengguna, terutamanya ke atas pengangkutan ringan seperti Grab, MyCar dan teksi, kerana pengangkutan ringan ini sering mengenakan tambang yang mahal berbanding pengangkutan berat seperti bas. Dan ini secara tidak langsung dapat menarik lebih ramai penumpang. Yang kedua adalah menyediakan perkhidmatan komunikasi di setiap stesen, di mana ia dapat memudahkan pengawalan antara pusat pengangkutan atau stesen dengan pemandu pengangkutan awam itu sendiri. Ia juga dapat memberi kelebihan kepada pengguna, di mana
pengguna dapat membuat aduan berkaitan masalah yang dihadapi ketika menaiki kenderaan awam dengan lebih mudah. Perancangan yang ketiga adalah menyediakan laluan bas. Laluan bas tersebut perlulah dibuat di setiap sisi jalan di Bandar Batu Pahat. Ia secara tidak langsung dapat memudahkan para pemandu berhenti tanpa mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Ia juga secara tidak langsung dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas di Bandar Batu Pahat. Dan ia tidak membahayakan nyawa penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Dan perancangan jangka panjang yang terakhir adalah dengan menambah baik perkhidmatan awam, iaitu dengan membaik pulih stesen bas di Batu Pahat. Bukan itu saja, penyediaan mesin pembelian tiket bas di stesen bas adalah sangat diperlukan dan pengguna tidak perlu membeli tiket di kaunter kerana ianya adalah sangat leceh dan sukar. Bukan itu saja, stesen bas Batu Pahat perlulah dihidupkan semula dengan membuka lebih banyak gerai di tepi-tepi stesen bas. Maksud saya bukan di dalam stesen bas tapi di tepi. Ini secara tidak langsung dapat menarik lebih ramai pengguna. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa pengangkutan awam yang efisien merupakan satu perkara yang penting dalam menjadikan sesebuah bandar itu lebih maju. Seterusnya, pengguna akan lebih tertarik dengan pembaharuan yang dibuat ke atas pengangkutan awam dan ia turut memberi kelebihan kepada pengguna dan pemandu itu sendiri. Baiklah, diharap agar pihak berwajib dapat merealisasikan segala perancangan jangka pendek dan jangka panjang tersebut dan dapat mewujudkan pengangkutan awam yang lebih maju di Bandar Batu Pahat.